Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera seperti biasa. Dalam program My Hadis Time kita pada hari ini, saya akan mulakan satu hadis, iaitu hadis berkenaan tentang berbuat baik kepada wanita. Hadis ni menarik, iaitu diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah yang menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu juga adalah orang yang berlaku baik terhadap wanita. Jadi seperti biasa bersama dengan saya pada hari ini Ustaz Husaini. Adakah Ustaz Husaini melakukan perbuatan baik kepada wanita? Alhamdulillah, takat ni alhamdulillah berlaku baik dengan isteri lah. Maknanya Ustaz Husaini sebaik-baiknya seperti mana yang disebutkan dalam Family hadis. man. Family man ya. Okey. Saya tak tanya khabar lagi Ustaz Husaini. Alhamdulillah. Baik, kalau kita perhatikan dalam perbincangan kita sebelum ni, tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah, kita banyak membincangkan tentang hukum-hukum kekeluargaan, tentang talak, tentang isu haid, tentang anak susuan, tentang tentang pinang dan sebagainya. Maka hari ini ada juga ayat berkaitan ataupun hadis berkaitan dengan perkara tersebut. Tapi sebelum tu, mari sama-sama kita dengarkan dulu ayat yang akan dibacakan oleh Ustaz Husaini kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita buka balik mushaf kita. Kita tengok muka surat yang ke-39, Suratul Baqarah, ayat 238 dan 239. Kita dengar apakah pesanan wahyu yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pegangan kita dunia dan akhirat, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya-Allah. Sungguh luar biasa bacaan Ustaz Husaini ya. Maksudnya bacaan yang agak menyentuh jiwa kita, yang mana ayat yang dibacakan oleh Ustaz Husaini itu tadi sebenarnya mengajak kita agar menjaga solat. Yang ni agak penting perbincangan kita pada hari ini, kerana kalau tuan-tuan perhatikan helaian-helaian sebelum tu menceritakan tentang perkara-perkara berkaitan kekeluargaan, tentang talak, tentang isteri, tentang anak susuan, tentang pinangan dan sebagainya. Tiba-tiba dalam cerita tentang perkara kekeluargaan ni Allah Taala masuk tentang solat. Berkenaan tentang salat ni, mari sama-sama kita bacakan hadis berkaitan juga dengan salat dan kekeluargaan. Hari ini kita telah pilih satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Amru yang menyebutkan an Abdullah bin Amru bin Al-As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'i.
Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruhlah anak-anak kamu mendirikan salat apabila mereka berusia 7 tahun. Pukullah mereka apabila mereka berusia 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis ini diriwayatkan daripada Al-Imam Abu Daud. Perhatikan hadis ini tuan-tuan dan kesinambungan dengan ayat yang dibacakan tadi oleh Ustaz Husaini. Bagaimana bila mana Allah Ta'ala menceritakan tentang hukum-hukum kekeluargaan, tiba-tiba Allah Ta'ala ceritakan tentang salat. Dah cerita tentang cerai, tiba-tiba Allah Ta'ala menceritakan tentang salat. Seakan-akan hubungan kekeluargaan dengan salat sebenarnya mestilah dirapatkan ataupun mesti dibangunkan daripada kecil lagi. Sebab tu dalam hadis ni kalau Ustaz Husaini tengok bagaimana Rasulullah mendidik kita daripada kecil lagi agar kita ingatkan anak-anak kita daripada darjah 1 lagi. Kalau boleh sebelum tu lebih baik kita ajarkan dia baca Quran. Darjah 1 dia dah wajib mendirikan salat begitu. Baik, yang ni adalah perbincangan mengenai hadis yang telah kita pilih untuk menghuraikan berkenaan tentang maksud yang akan disampaikan. Tapi perbincangan yang lebih lanjut mengenai hadis ini akan kita lanjutkan lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. Bertemu kita lagi dalam selepas daripada ini My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai tentang hadis berkaitan dengan solat dalam urusan kekeluargaan. Kalau kita perhatikan semula hadis tadi, kita dapati bagaimana Rasulullah bersungguh meminta para sahabat mengajarkan kepada anak-anak mereka mendirikan solat seawal usia 7 tahun. Dan kalau kita perhatikan hadis ni diriwayatkan oleh seorang sahabat yang agak popular juga, namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Baik Ustaz Husaini seperti biasa soalan kuis saya pada Ustaz Husaini hari ini. Abdullah bin Amr bin Al-As ni apa yang Ustaz Husaini pernah dengar mengenai tentang beliau? Tak silap kita pernah ada kan, kita pernah ulang kaji sama sahabat ni. Abdullah bin Amr bin Al-As merupakan sahabat yang memeluk agama Islam sebelum ayah dia. Masya-Allah, masya-Allah. Baik, itu antara salah satu biodata ataupun sejarah Abdullah bin Amr bin Al-As. Mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan dalam slide yang telah kita sediakan mengenai tentang peribadi tokoh perawi kita pada hari ini, iaitu beliau adalah Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau telah memeluk Islam sebelum daripada ayahnya sendiri. Yang ini pandangan yang popularnya sedemikian. Yang kedua, perbezaan umur dengan ayahnya hanya 12 tahun. Maknanya mungkin ayahnya kahwin awal juga waktu muda. Dan yang ketiganya, beliau meninggal dunia pada tahun sekitar 65 hingga ataupun sekitar 65 ke 69 Hijrah. Baik, Sayyidina Abdullah bin Amr ni ada dua perkara yang kalau boleh tuan-tuan ingat menarik mengenai beliau. Yang pertamanya, Sayyidina Abdullah bin Amr ini adalah seorang yang dicemburui oleh Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah jealous sikit dengan dia, bukan kerana jealous kerana ilmu. Jealous kerana ilmu, kerana Abu Hurairah kata, aku dengan Abdullah bin Amr ni ada sikit beza kerana dia menulis hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Sedangkan Abu Hurairah ni dia tak dapat nak menulis ke ataupun dia tak rekodkan hadis yang ditulis. Jadi Sayyidina Abu Hurairah kata Abdullah bin Amr ni ada lebih sikit daripada aku, iaitu dia tulis hadis yang ditulis oleh disampaikan oleh Rasulullah ni sendiri. Baik, yang ni mengenai tentang Sayyidina Abdullah bin Amr, perkara yang penting juga yang boleh juga kita ingat berkenaan dengan beliau adalah seorang yang menyampaikan hadis sama juga seperti Abu Hurairah, tetapi beliau menulis hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, masuk kepada perbincangan kita mengenai tentang solat dalam kekeluargaan ataupun solat dalam urusan keluarga ni. Kalau kita perhatikan hadis tadi, Rasulullah meminta kita mendidik anak kita seawal 7 tahun untuk mendirikan salat. Bila kita buka-buka sirah ataupun sejarah para nabi yang terdahulu, rupanya para nabi terdahulu pun memang itu yang ditrainkan anak-anak mereka. Kalau tuan-tuan masih ingat doa Nabi Ibrahim, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, dia kata, Rabbi ja'alni muqimas salah
wahai Tuhan aku, jadikan diri aku ni orang yang mendirikan solat, wa min zurriyati, dan seluruh keturunan aku, Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhanku perkenankanlah. Maknanya last sekali tu doa Nabi Ibrahim ni dia minta Allah Taala perkenankan doa dia. Dua permintaan yang dia minta, pertama dia minta supaya dia ni dijadikan orang yang mendirikan salat. Yang kedua dia minta supaya anak dia terdiri daripada golongan orang yang mendirikan salat. Yang ketiga dia mohon, maknanya dia takkid, dia pertegaskan lagi, ya Allah perkenankanlah doa aku supaya anak aku terdiri daripada golongan orang yang mendirikan salat. Kesan daripada tu Ustaz Husaini kesan daripada tu anak dia Nabi Ismail. Anak dia Nabi Ismail memang mustajab doa Nabi Ibrahim ni, sehingga anak dia Nabi Ismail dipuji oleh Allah Ta'ala kerana sifatnya suka menunaikan solat. Masya Allah. Maknanya berkat juga seorang ayah punya doa. Dia berdoa sehingga anak dia, supaya anak dia mendirikan. Maknanya penting tuan-tuan, doa kita kepada anak-anak kita supaya mereka tergolong dalam golongan orang yang mendirikan salat, sama seperti, mudah-mudahan sama seperti doa Nabi Ibrahim. Bila dia berdoa, akhirnya Allah Ta'ala perkenankan anak dia Nabi Ismail. Allah Ta'ala puji dalam Quran. Allah Ta'ala kata wa kana ya'muru ahlahu bis-salah waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Sesungguhnya Allah Ta'ala sifatkan Nabi Ismail, dia adalah seorang yang rajin menyuruh anak dia solat. Bukan saja dia mendirikan solat, dia rajin suruh anak dia menunaikan solat dan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan dia adalah orang yang diredai oleh Allah Ta'ala. Macam tu juga perkara-perkara ni kalau kita perhatikan, dia seakan-akan Ustaz Husaini maknanya sejarah para nabi dahulu. Bermula dengan Nabi Ibrahim, bermula dengan Nabi Ismail. Kemudian kalau Ustaz Husaini perasan Luqman Al-Hakim. Seorang anak yang cerdas dan cerdas macam tu. Betul. Dia bahkan kalau kita perhatikan dalam surah Luqman sendiri, menceritakan bagaimana dia mengajar anak dia mendirikan salat. Maknanya penting sebenarnya solat ni dari aspek kekeluargaan. Begitu juga menurut riwayat Al-Imam Tabari. Al-Imam Tabari pernah menceritakan seorang sahabat nama dia Zaid bin Aslam pernah bermalam di rumah Saidina Umar Al-Khattab. Dia pernah bermalam di rumah Saidina Umar Al-Khattab, dan dia dapati Umar ni rajin mendirikan qiyamul lail. Masya-Allah. Ini yang kita segar ni, para sahabat dahulu, orang dia dah rapat dengan Rasulullah, kemudian dia rajin beribadah. Saidina Abdullah bin Umar ni dia rajin mendirikan qiyamul lail, sehingga selesai dia mendirikan qiyamul lail, dia kejut ahli keluarga dia. Masya-Allah. Maknanya kalau saya ingat sebelum ni kita pernah cerita tentang Abu Hurairah sendiri. Saidina Abu Hurairah pun sama juga, ada sahabat tidur di rumah dia, perhatikan hidup dia, Abu Hurairah ni dia bangun malam sampai satu tempoh dia akan kejutkan isteri dia, sampai satu tempoh dia akan kejutkan anak dia. Ingat kan maknanya? Para sahabat ni masya-Allah, maknanya qiyamul lail, solat ni menjadi satu rutin buat mereka. Yang ni yang kita kena tanamkan dalam keluarga kita juga. Ingat tak hadis yang Rasulullah sebutkan, rahimallahu rajulan, Rasulullah kata Allah Ta'ala merahmati seorang lelaki yaqumul lail, dia mendirikan malam, kemudian dia mengejut isteri dia. Kalau isteri dia susah nak bangun, dalam hadis tu menyebut dajjah, maknanya dia percikkan sikit air, dia manja-manja pada isteri dia supaya bangun malam. Macam tu. Kalau ayah saya tak, dia simbah air tu. Itu bakul. Itu maknanya itu dah pukul 6.30. 6.30 simbah air terus. Kalau qiyamul lail tu maknanya mungkin boleh genjis lagi. Mudah-mudahan bangunlah maknanya. Sebab apa? Rasulullah mendoakan rahmat Allah. Rasulullah kata rahimallahu rajulan, Allah Ta'ala merahmati lelaki yang bangun qiyamul lail, dia kejut pula isteri dia, dia kejut pula anak dia. Sebab itulah kita perhatikan bagaimana Saidina Umar, Saidina Abu Hurairah, orang yang tidur di rumah mereka, dapat perhatikan mereka inilah sahabat yang mendirikan malam, kemudian dia kejut ahli keluarganya, kekuatan mereka pada salat. Baik, perbincangan lanjut selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai solat dalam kekeluargaan. Kalau kita tengok ayat Quran tadi menceritakan bagaimana Allah Ta'ala suruh kita memelihara salat. Kemudian dalam hadis kita perhatikan bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat, meminta para sahabat didik anak-anak daripada kecil menunaikan salat. Jangan tinggalkan salat. Apa pun berlaku pada anak kita, macam mana keadaan perangai dia pun, jangan tinggalkan salat. Itu pesan yang paling penting. Dan kita perhatikan bagaimana Rasulullah memuji lelaki yang mengejut anak-anak mereka salat. Baik.
Hari ini kita ada satu segmen khas seperti biasa, iaitu segmen viral tapi tidak sahih, iaitu hadis-hadis yang dah tersebar dalam masyarakat sedikit tentang kekeluargaan. Kali ini mari kita sama-sama perhatikan apakah hadis viral tetapi tidak sahih kita pada hari ini, iaitu hadis yang berkaitan tentang talak menggegarkan arash. Iaitu kalau tuan-tuan biasa dengar, ada yang menyebutkan iaitu talak itu menggegarkan arash. Hadis itu menyebutkan tazawwaju wala tutalliqu fa inna talaq yahtazzu minhul arash, yang bermaksud berkahwinlah kamu dan janganlah kamu bercerai, sesungguhnya talak itu menggegarkan arash. Hadis ini telah dinilai sangat lemah sebenarnya oleh beberapa ulama hadis seperti Al-Imam Sakhawi, Al-Imam Suyuti, begitu juga dengan Ibn Iraq Al-Kinani dan sebagainya. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, sebahagian ulama meletakkan hukumnya sebagai palsu pun ada. Tetapi kat sini kita berpegang kepada hadis itu lemah kerana hadis ni mempunyai masalah dari aspek perawi dan sebagainya, dan kadang-kadang orang pun faham bahawa sebenarnya talak ini adalah isu yang dibenarkan dalam agama. Betul lah, Allah Ta'ala itulah jalan yang sebaik-baik, bukan jalan yang sebaik-baik, jalan yang paling last untuk kita selesaikan masalah rumah tangga, tetapi dia bukanlah satu yang digalakkan. Bukanlah satu yang digalakkan. Baik, yang ini mengenai tentang hadis yang viral tetapi tidak sahih. Baik, kita masuk kepada isu semasa berkenaan tentang mendirikan salat ini tadi dalam isu kekeluargaan. Kalau kita perhatikan Ustaz Husaini, ada di kalangan kita ataupun ada di kalangan anak-anak muda, dia tak suka ayah dia kejut salat ni. Ataupun kalau duduk sekolah asrama ni, dia boleh memberontak seakan-akan mengganggu urusan peribadi dia. Apa pandangan Ustaz Husaini? Boleh ke kita dianggap mengganggu ke hak kanak-kanak dia tu tadi? Dia kalau di negara lain mungkinlah, tapi bukan di Malaysia. Sebab apa, kita melihat tumbuhnya akhlak manusia itu sendiri bermulanya daripada kanak-kanak tersebut. Masya-Allah. Kalau tidak daripada kanak-kanak tersebut, bila masa lagi kita nak didik anak-anak itu untuk solat daripada kecilnya. Kalau dah besar, orang kata lagi masalah lah. Dah keras dah hati. Allah. Sebab apa, kalau dalam perkahwinan pun begitu juga, doktor. Sebab ada kata kajian tu, ada seorang penceramah dia kata totally daripada penceraian berlaku itu daripada solat. Suami tidak solat, isteri tidak solat, maka berlaku keadaan seperti itu, seperti penceraian dan sebagainya. Masya-Allah. Kita berharap mudah-mudahan dalam situasi kita hari ini sebenarnya untuk solat bersama dengan anak-anak lebih mudah sebenarnya, Ustaz Husaini, sebab dalam tempoh pandemik Covid dan sebagainya ni kita terhad, maknanya kita nak pergi ke masjid tak boleh, anak-anak yang bawah 12 tahun tak boleh pergi ke masjid. Jadi sebenarnya inilah peluang kita, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak muda-mudi yang baru mulakan perkahwinan, masih ada lagi anak-anak kecil, maka kita solat berjemaah dengan mereka. Maknanya dirikan solat dengan mereka, kalau ada peluang baca Quran dengan mereka, dapat solat berjemaah dengan mereka lebih baik. Saya teringat satu riwayat daripada Musannaf Abdul Razak, kalau tak silap saya, menyebutkan seorang lelaki yang pernah menyertai perang Badar, yang mana lelaki ni bila anak dia balik rumah, dia tanya adraktas salah ma'ana. Yang itu soalan paling power sekali. Anak dia balik rumah aja dia tanya, engkau dah solat dah? Bukan kau dah solat. Maksudnya adraktas salah ma'ana ni maksudnya engkau sempat tak solat jemaah dengan aku tadi? Dengan kami tadi. Maknanya betapa dia menekankan tentang penting solat berjemaah. Kita kadang-kadang anak balik rumah kita tanya ada kerja rumah ke, macam mana sekolah tadi ke. Tapi sahabat dulu, ada seorang sahabat ni tanya, engkau sempat tak solat jemaah dengan kami tadi? Betapa mereka menekankan solat berjemaah. Baik, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Mari sama-sama kita baca resolusi daripada pengajian hadis kita pada hari ini. Yang pertama, kita hendaklah mendidik keluarga kita agar sentiasa menjaga solat seperti solat di awal waktu. Yang kedua, suami hendaklah mengejutkan isteri untuk bangun menunaikan solat, begitulah sebaliknya. Dan yang ketiga, menangani masalah rumah tangga dengan memohon bantuan daripada Allah melalui salat. Baik, ini adalah 3 pengajaran penting yang kita boleh pelajari dan amalkan pada hari ini. Seperti biasa, saya menyeru kepada tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah agar marilah bersama-sama kita menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, tabung yang akan kita gunakan untuk memperkasa dan memperbanyakkan lagi program pengajian Al-Quran dan hadis kita. Baik, kita telah pun hampir sampai kepada penghujung rancangan. Seperti biasa,
kata, saya menyeru, mari sama-sama kita mengangkat tangan. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati, memberkati kita dan menjadikan diri kita dan anak-anak kita orang yang rajin dan tidak tinggal untuk menunaikan solat. Saya persilakan Ustaz Husaini untuk memimpin bacaan doa. Terima kasih Doktor. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita angkat tangan kita, niatkan dalam hati kita, mudah-mudahan Allah menjadikan kita keluarga yang suka akan solat bersama-sama. Ya, mudah-mudahan Allah campakkan sifat suka untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah kami ya Allah daripada golongan orang yang suka salat ya Allah. Amin. Jadikanlah kami daripada golongan orang yang rajin untuk menunaikan kewajipan-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami tahu ya Allah, salat itu adalah tiang agama ya Allah. Amin. Justru itu ya Allah, jadikanlah hati-hati kami ini ya Allah terus patuh kepada perintah-Mu ya Allah, terus sujud menghadap-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah salat sebagai tiang agama kami ya Allah, untuk kami terus patuh kepadamu ya Allah. Jangan Engkau pesongkan hati kami ini ya Allah, jangan Engkau lalaikan hati kami ini ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, ciri orang yang berjaya itu ya Allah, orang yang khusyuk di dalam salatnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.